إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. قال معرف قدس الله سره. Dan sayugionya itu. Dan sayugionya bagi orang yang telah sampai kepada martabat ini, bahawa ia membanyakkan zikir hu. Huwa itu mana dia. Dia itu mana siapa? Allah Ta'ala. Dan terkadang disebut dengan nafi dan isbat. La hu illahu. Dengan matkan la hu dan waw dia. La hu illahu, la hu illahu. Serta membanyak ia zikir ini kerana tiada memberi bekas zikrullah itu melainkan dengan membanyakkan zikir yang jihar. Banyakkan zikir dengan kuat. Palu zikir dengan kuat. Az-zikru bisir la yufidur ruqyah. Zikir dengan sir tadi kata setengah ulama tidak mendatangkan akan martabat dan menaikkan nafsu kita ni. Ini satu ijtihad dalam sufi bagi mereka yang memilih zikir jihar. Bila mereka yang memilih zikir sir ada nas pula. Yang macam fiqh itu kan. Ya. Mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki begitulah. Dalam mazhab sufi pun begitu juga. Ya, masing-masing ada ijtihad dia. Walhasil mana-mana kena dengan cara dia, okeylah, jalan tak ada masalah. Dan membanyakkan zikir khafi, jalan dua sekali. Zikir jihar pun jalan, zikir khafi pun jalan. Supaya sampai dia kepada nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang di dengan Tuhannya. Mutmainnah. Dan saya kira dihadirkan di dalam hatinya pada ketika berzikir. Hu. Itu akan semata-mata wujudullah yang mutlak. Disebut hu itu maknanya ya Allah Ta'ala yang bersifat dengan wujud yang mutlak. Mana wujud bila qaidin, yang tidak ada terkait dengan sesiapa pun. Mana wujud yang sebenar-benar wujud. Seolah-olah ia melihat dengan mata hatinya akan Allah Ta'ala yang tiada baginya warna, dan tiada baginya tempat, dan tiada baginya jisim, dan tiada baginya misal, dan daripada sesuatu yang baharu ini. Dan sebahagian dihadirkan dalam hati pada ketika berzikir lahu illahu, tiada yang maujud hanya Allah Ta'ala. Yakni dinafikan segala yang lain daripada Ta'ala dan diisbatkan semata-mata wujudullah Ta'ala.
Yang keempat dipanggil nafsul mutmainnah namanya. Maka perjalanan itu ma'allah. Ya, perjalanan dia dalam perjalanan kehidupan dia setiap hari ialah ma'allah. Iaitulah serta dengan Allah Ta'ala. Waktu disuruh kita kalau nak samban suruh sentiasa murakabah ma'iyah. Sama dah tu. Wa huwa ma'akum. Lepas ma'a tu mana ma'iyah. Mana kesertaan. Wa huwa Allah Ta'ala ma'akum serta kamu. Ya, ainama kuntum, di mana saja kamu berada. Itu ayat Quran. Ayat Quran sebut wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa Allah Ta'ala ma'akum serta kamu. Sebab Allah Ta'ala dengan kita dia tidak bersatu dan dia tidak bercerai. Dia tidak bersatu dengan kita, ittihad tidak. Sebab apa? Sebab hakikat lain-lain. Hakikat Allah Ta'ala wajibal wujud. Hakikat semua makhluk mungkinal wujud. Maka dua hakikat yang berlainan, wujud yang zati dengan wujud yang majaz, dia tak boleh ittihad. Ya, tak boleh berittihad sebab lain hakikat. Adapun dia tidak bercerai, maksud tidak bercerai itu ialah kita sentiasa dalam genggaman kuasa besar Allah Ta'ala. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Qudrat dan iradatullah, iradat Ta'ala bertakluk kepada semua makhluk, semua mumkinat. Mumkinat, jaizat, makhlukat sama makna dia. Apa makna dia? Kita tak terlepas daripada dia. Kita tidak boleh mawujud, tidak boleh ada, tidak boleh tiada melainkan dengan dia. Dia menzahirkan dengan kudrat dia. Takluk sifat dia apa? Al-ijad, al-i'dam. Al-ijad mengadakan, al-i'dam meniadakan. Dan segala perkara tidak boleh bergerak melainkan dengan dia. Jadi kudrat dia mengadakan dan meniadakan. Iradat dia mentaksis, menentukan. Itu semua dalam masyiah, kehendak Allah Ta'ala. Semua yang berlaku ni tak ada satu pun terlepas daripada takluk kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Jadi kita semua ni dipanggil kesan daripada takluk kudrat iradat Allah Ta'ala setiap saat. Kita bergerak, kita diam, kita duduk, kita bangun, semua dia. Ya, itu maknanya. Sampai terasa, nampak di basirah mata hati dia. Dia bergerak, dia rasa dari Allah. Dia duduk, dia bercakap, dia mendengar, dia melihat, semua daripada Allah Ta'ala. Sebab dalil terang dalam Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Apa saja perbuatan kita, melihat, mendengar, maka kena usahakan sampai terbuka. Sampai dibukakan Allah Ta'ala hijab, kita duduk dalam tangga itu. Baru dikatakan kita orang benar-benar mengenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak duduk tangga itu, dia belum berapa kenal. Sebab dia masih lagi terikat, terpandang-pandang, belum dipadamkan pandangan khalqiyah. Apabila dipadamkan pandangan khalqiyah, maka dia akan rasa pandangan kepada mawujud yang sebenar ialah Allah SWT. Kena padamkan. Padamkan dengan apa? Dengan nur zikir. Kena banyak zikir. Ya. Tonton coba sejam. Sejam duduk betul-betul, padamkan ingatan yang lain. Padamkan dengan sepadam-padam. Barulah dia akan terang, seterang-terang. Bila kita padam betul-betul, dia akan terang. Bila kita tutup betul-betul, dia akan terbuka. Tutup dengan apa? Tutup dengan makhluk. Baru terbuka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua benda yang berlawan, dia tak boleh berhimpun. Ya, antara perjalanan kita dengan Allah Ta'ala dengan keadaan makhluk, mesti dia berlawanan. Mudadun, mana dia tidak boleh berhimpun. Lepas tu disuruh kita apa? Banyak melakukan muraqabah. Muraqabah ma'iyah, dia kena kekal. Sentiasa dia main benda tu. Lepas tu Imam Bahauddin pada Sallallahu Sirra radhiyallahu anhu, dia kata setiap-tiap 1 jam kamu kena cek. 1 jam kena cek paling kurang. Itu dia panggil apa tu? Wukuf zamani.
sampai terasa lazat memandang ke hadirat Tuhan. Ya. Selagi tak dapat kelazatan itu belum sah betul makrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan dia ma'allah, yakni serta Allah Ta'ala. Dan alamnya itu dipanggil Hakikatul Muhammadiyah. Nama dia pada istilah Arif Billah dinamakan Hakikatul Muhammadiyah. Iaitu daripada, ibarat daripada Zatullah Ta'ala. Dan sifatnya pada martabat Ta'yinul Awal. Ya, dinamakan juga dengan Ta'yinul Awal. Dan iaitu ta'yinul awal ni dinamakan martabat wahdah. Ya, pada istilah sufi dipanggil martabat wahdah. Dan tempatnya dalam sir. Pada Naqsyaband sir latifah yang latifatus salisah. Latifatus salisah, latifah yang ketiga. Latifatul ula dipanggil latifatul qalbi. Latifatus saniyah dipanggil latifatul ruh. Latifatul salisah dia panggil latifatul sir. Di situ kita tembak zikir penuh-penuh, insya-Allah. Kok mana pun dia kena banyak suluk pun kan. Benda ni dia kena perang dengan suluk. Suluk dia panggil kursus. Sebab benda besar, kerajaan pun kalau pegawai besar dia kena kursus. Kalau tak kursus jadi pegawai cabut. Buat menyusah kerja tak naik-naik prestasi. Kejap-kejap kena kursus, kejap-kejap kursus, baru dia naik pangkat. Sebab kerja dia besar. Maka kerja yang ni lagi besar. Dia nak membuka masuk Jannatul Mu'ajjalah. Syurga di akhirat. Yang ni syurga di dunia. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang takut gerun akan makam kebesaran Tuhan dia, 2 syurga. Satu di akhirat dah maklum, satu di dunia ni. Maka yang dapat akan dia siapa dia? Hakikatul insan. Hakikat diri insan itulah dia boleh idrak ila rohani kita tu. Yang unsur dia unsur nurani. Dia yang perlu diproses, dibersihkan baru dia dapat. Adapun tangan, kaki, perut, sangkau yang kita jaga ni apa tak ada kan. Dia matinya sumbat yang lahat dia. Yang benar-benar hakikat kita dia tu, rohani kita tu. Dia tu tak mati. Tapi dia makhluk, dijadikan oleh Allah. Tapi dia dikekalkan oleh Allah Ta'ala sampai dari besok dia menerima nikmat sebenar atau azab sebenar di akhirat. Maka perhatian kepada dia kena ditumpukan. Sebab tu perjalanan kerohanian ni, perjalanan dalaman amat dititik beratkan, amat ditumpukan, diambil ihtimam, kesungguhan. Sebab apa? Dialah yang boleh mengidrak, boleh menangkap benda ni. Yang boleh tangkap benda ke alam makrifat semua dia. Sebab tu memberi tumpuan kepada dia, kawalan rapi pada dia, kena jaga sungguh-sungguh. Dan rangkaian luaran dia jangan dikotorkan. 7 anggota itu kena jaga. Mata jangan lihat maksiat, telinga jangan dengar maksiat, mulut jangan makan benda haram, benda syubhat. Kaki tangan jangan bergerak tempat yang haram yang dilarang oleh Tuhan. Itu semua memberi cedera kepada sinaran dalaman gitu. Kalau dia jaga betul dengan tu, dia tembak zikrullah cepat dia naik. Lepas tu dalam suluk dia cepat dan kawalan dalam tu ada. Masa suluk makan, kawal mata tak lihat maksiat. Bangun pula malam jaga ibadat banyak, tidur kurang, yang cepat naik. Kalau kena adab betul-betul, jaga betul-betul lagi cepat. Orang dulu-dulu kan dia dengar suluk dia suka kan. Seronok. Sebab apa? Membuka jalan ke hadirat Tuhan. Siapa tak nak kan. Itu ta'yinul awal. Dinamakan martabat wahdah. Nama dia, ini istilah diberikan oleh Sufiyah ataupun Arifin Billah. Dan tempat dalam sir dan hal itu ialah tetap hati. Orang duduk dalam makam sir ni hati dia tenang. Hati dia sedar berlazat dengan Tuhannya. Apa sebab dia lazat dengan Tuhannya? Sebab dia sudah berjaya membuangkan lazatul khalqiyah. Lazat dengan makhluk dia boleh buang. Sebab lagi lazat makhluk kita layankan dia payah. Apa lazat makhluk tidur kita kena pangkah, bangun malam banyak. Apa lazat makan banyak kurangkan.
Apa lazat banyak lagi, banyak cakap, kurang makan, kurang tidur. Itu rukun-rukun para aulia. Semua wali daripada peringkat bawah sampai atas, kutubul aktab, gausul adamin, peringkat tinggi semua tu 4 sifat mesti ada kat dia. Kata Syekh Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, kurang makan, kurang tidur, kurang cakap, kurang bergaul. Sebab ini semua bila banyak hijab. Ya, bila kita banyakkan ni, dia akan dapat kesedapan khalqiyah, kesedapan dengan makhluk. Siapa yang menebalkan lagi rasa sedap dengan makhluk, maka rasa sedap dengan Tuhan dia makin nipis, makin nipis. Sebab dia kena buang tu panggil riyadah. Ya, maka semangat dia untuk sedap lagi, zikir dia kena tembak banyak. Nanti cepat terbuka. Ya, bila terbuka dia akan bukakan hijab, dia terasa nikmat dengan Allah Taala sebagaimana yang disuruh waqala Daud alaihissalam, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu. Wahai Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq hati dengan aku, Tuhan kata. Apa dia? Bi, dengan aku. Falyafrahu, hendaklah mereka seronok. Selagi kita dapat seronok dengan Allah Ta'ala, itu dalam keadaan khatar. Apa khatar? Dalam keadaan cemas, bahaya. Ya, kita duduk dalam keadaan bahaya. Kalau memandu, maknanya memandu dalam keadaan bahaya. Berbagai kemungkinan boleh berlaku, dibabat, langkah macam-macam. Ya, selagi dia tak dapat kesedapan dengan Khalik. Kelapan dengan Khalik hendaklah diusahakan. Kesedapan dengan makhluk hendaklah dikurang. Lagi kita sedap mengambil kesedapan dengan makhluk, kesedapan dengan Tuhan terpadam. Ya, itu keadaan. Sebab tu dapat saja manis dengan Allah Ta'ala, situ baru dia tahqiq betul. Ya, makam zuhud, makam wara', apa semua tahqiq. Sebab apa? Dia dah dapat lazat. Ya, lazat dengan Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna. Dia dapat tu tuan-tuan, dia nak cerita lah dia punya lazat. Ya, apa dia pandang dia dapat seronok. Dia pandang seronok dia dengan Tuhan. Dia lihat seronok Tuhan. Dia dengar dia seronok dengan Allah Ta'ala. Sebab dia telah karam dalam lazat syuhud akan af'al dia. Ya, syuhud akan awsaf, syuhud akan asma'. Buat orang sental siang malam tu kan. Sental siang malam tu. Ya, batin hati tu. Gilap polish. Ibarat permata tadi bila kita polish lagi naik, memancar cahaya dia, air gewang tu, harga dia lagi menjulang tinggi. Ratusan ribu harga dia ni. Permata tu. Itulah permata yang besar dalam jiwa kita ni. Ya, sebagai permata bilaurin. Kalau tanah Arab dia panggil permata bilaurin, ratus ribu harga dia. Dulu, sekarang tak tahu. Itulah permata dalam kita tu, yang nurani, hakikatul insan. Dia tu adalah diri kita. Dia tu kita nak, dia nak apa ni? Dia nak bersihkan. Bersih ni, Masya Allah, tu nikmat sebenar-benar. Sebelum kita padam tu kan, dapat benda tu. Kita dapat unggilah. Dan hal ni tu tetap hatinya dengan Allah Ta'ala. Ya, tetap ni bukan tetap dia ikhtiari, bukan. Ini dipanggil daruri. Ya, zauki dengan cara daruri. Kalau cara ikhtiari kita pisah. Ingat-ingat, kita ingat lawan-lawan hilang lawan, tu baru nak start kan. Baru nak start engine. Dia ni tak sentiasa. Kalau zatan dengan Tuhan tu dah jadi pakaian dia. Bila dah berlazat dengan Allah Ta'ala, mana mungkin dia nak berpaling, tak ada. Orang bila dapat saja melihat Allah Ta'ala di akhirat, nikmat bidadari ke, nikmat apa dia tak. Lepas tu bila Tuhan tayangkan dan hadiskan satu nikmat, hamba tu ingat itulah nikmat paling besar. Dia tunjuk kali kedua lain pula, oh lagi hebat. Dia merayu Ta'ala nak. Dia tunjuk, Tuhan tunjuk lagi hebat. Lalu Tuhan janji dia, lepas ni jangan minta lagi. Dia kata tak ada Tuhan, lepas ni tak minta. Tuhan tunjuk lagi, oh lagi dia nak. Itu nikmat syurga. Nikmat syurga dia taraki, dia naik. Last kali Tuhan tajalli. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang melihat bila kaifin wadan hisar, dengan tidak ada kaifiat yang sama dengan makhluk. Ya, laisa kamisli syai', nikmat yang paling besar. Pum, Tuhan tajalli je, bam dia habis. Lenyap yang lain. Bila tanya nak lagi tak nak.
Mana nikmat lain tertutup bila terbuka tajalli dengan zat Allah Ta'ala. Maka di dunia pun itulah dia benda yang dicari oleh para awliya. Inna lillahi jannatun la fiha hurun wala labanun wala asal walakin yatajallallah wa huwa qulubul arifin. Ada di dalam dunia ni syurga, tapi dalam dia tidak ada makanan yang sedap, tidak ada mahligai, tidak ada bidadari. Yang ada satu ya tajallallah, tajalli Tuhan buka. Ya, wa huwa itulah qulubul arifin, hati para arif billah. Ya, hati dia ni telah dibukakan, itu nikmat besar dia dapat habis. Ketika itu terpadam segala yang lain, tertutup segala yang lain, dia dengan Tuhan ni tuan-tuan. Ya, ketika itu nikmat yang paling besar. Di sini baru dia sah duduk dalam makamul zuhdi. Makam zuhd. Dia tak duduk tarang ni, tak ada zuhd. Dia bercerita je lah. Ya, sebab hati ni masih ada tangkapan dengan makhluk. Orang duduk dengan ni, tangkapan dengan makhluk habis. Pum. Ya. Tangkapan dengan makhluk dah tak ada dah, hati dia dengan dia je. Baru dia sah zuhud yang hakiki. Barulah dikatakan ma fi qalbi ghairullah. Baru betul. Tidak belum lagi disebut baru ni. Ya. Itu rasa yang sangat hebat, nikmat yang sangat besar, yang sangat tinggi nilaian dia bila terbuka saja muka syafah dengan Allah Ta'ala. Itulah kasyaf maknawi yang dikendaki, dia tuntut oleh para awliya. Ada kasyaf suri, boleh tengok benda gaib, boleh nampak benda tu masuk alam tu, atau naik aras ke apa pun, tu semua makhluk intan. Tapi perjalanan dia begitu. Tapi itu bukan matlamat. Matlamat dia tu dia. Dan wiridnya itu setengah daripada berapa rahsia syariat, iaitu batin ilmu syariat, iaitu apa? Ma'rifah, ilmu hakikat yang terbuka. Ya, sebab dia dah matikan pandangan. Bila matikan pandangan khalqiyah, dia akan bersinar pandangan khaliqiyah. Pandangan makhluk ditutup, pandangan Tuhan. Maka Tuhan dah janjikan dalam hadis qudsi. Ya, dalam hadis Nabi SAW. La haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil. La haula wala quwata illa billah ni ialah gedung daripada gedung Tuhan. Bila gedung, tunggulah macam-macam dibuka. Ya. Sebab ilmu ni dapat dengan apa? Riyadhah wal mujahadah. Bukan dengan kajian. Ya. Kalau nak mengenali dia kaji itu kan. Dia dengan riyadhah kita buka aja. Sebab riyadhah kita membuang, buang sikit unsur hubbul khalqiyah, cinta pada makhluk, buang. Dia bersih je, Tuhan pun akan pancarkan. Ya, dia akan pancarkan nur makrifat dia. Situlah baru dia sedap duduk. Jasadnya bersama makhluk, rohani dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Yang dibatin syariat di ma'rifat, ilmu hakikat. Dan sifatnya al-jud, ni sifat dia. Al-jud, pemurah hati. Dia tak murah, buat apa dunia tak ada dalam kepala dia. Sahabat-sahabat dulu lain. Rasulullah minta dia jihad, nak berapa ratus ekor unta dia bagi kan. Nak tanah dia bagi, nak apa dia bagi, nyawa dia bagi. Ya, sebab bukan boleh cakap sebarangan, tapi ni rahsia sini. Dia ada sifat zauq dengan Tuhan dan lazat dengan Tuhan. Apa dia akan beri. Selagi jud yang tak ada, pemurah tak ada, bermakna apa? Hati dia masih ditambat oleh hati ditambat oleh benda. Hati tambat oleh wang ringgit. Masih tertambat, macam ni nak jalan ke Tuhan. Ya. Dia nak berjalan, tapi kena tambat. Perahu kita pakai kuasa kuda tinggi macam mana pun, tapi kalau tali dipancang tak dibuka, dia tak boleh jalan kan. Pergi kat jeti kan, mengambur kan. Berapa tali tak buka. Tali tu kena kerat, buka baru dia jalan. Begitu tali yang mengikat kita tu. Rohani kita daripada cinta makhluk pandang, makhluk asyik, makhluk tertambat dengan makhluk, terbelit dengan makhluk. Tak dibuka tu tak boleh jalan. Ya, dia kena buka tu baru dia jalan. Ataupun riyadhah. Kata dalam sufi dia kata, hari-hari kamu kena beri hadiah atau sedekah. Walaupun sedikit. Umpama macam bagi singgit lah. Ini isyarat sebenarnya. Isyaratun ila ikhrajud dunya minal qalb. Isyarat mengeluarkan makhluk daripada hati. Kita keluar sikit kita keluarkan, akhirnya apa? Dia akan terlatih. Ya, buang benda tu sehingga dihilang, baru lagi jernih batin hati dia. Sifat dia lagi apa? Duduk darab ni mutmainnah tawakkulan.
Hati dia sudah masuk dalam tawakal. Sebab masuk dalam makam mutmainnah baru dia terbuka makrifat sebenar. Sebelum duduk mutmainnah dia tak terbuka lagi kan. Itu makna sifat dia orang. Dalam Quran kata wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya pada Tuhan mereka saja mereka berserah, bergantung, tidak pada diri mereka pun tidak. Pada pangkat jawatan dia, harta benda, kekayaan dia tak bergantung. Kita bergantung kan bila kotik tebal sedap. Macam wah sedap nampak. Kotik tebal share gitu. Dia kocik kering, tinggal siling, muka dia macam ti ayam. Tak kata semenggah. Itu semua tak boleh pakai. Itu muka-muka yang terbelit dengan dunia. Terbelit dengan nafsu. Ya. Sedangkan dia suruh kita dua perkara. Kun bi'awsafil ubudiyah. Kul bi'awsafil rububiyah muta'alliqan. Wa bi'awsafil ubudiyah mutahaqqiqan. Itu dalam hikam ata'iyah. Dia kata bentuk diri kamu dengan memandang akan rububiyah, ketuhanan Allah tu muta'allikan, bergantung. Dia bergantung, bergayut ini dengan Tuhan dia. Lain ada. Tak ada diheran dengan yang lain. Ya. Kemudian wa bi awsafil ubudiyah dengan sifat kehambaan mutahaqqiqan, dia mantap. Dia berpegang kemas dengan syariat. Ya, rohani dia dengan digantung dengan Allah, jasad rohani, jasmani dia diikat dengan perjalanan syariat. Baru dia akan sampai. Ya, baru dia berjejak makamul ihsan. Di sana ada dua, makamil muraqabah dan makamil musyahad. Yang kita minta. Ya. Allahumma ja'alna min ahli tajarrudi anil aqwan. Allahumma ya Allah ij'alna, jadikanlah kami min ahli tajarrud, jiwa yang mujarradah. Tajarrud mana dia kosong yang lain. Daripada makhluk tak pum dia tutup. Dia tidak memandang-mandang pada makhluk, tak terkait makhluk. Hati dia infirat, tunggal dengan Ta'ala. Itu mana tajarrud anil aqwan. Aqwan tu makhluk. Terlepas diri, tertunggal diri pada ikatan makhluk. Kemudian kita minta wajzib qulubana, ya Allah santaplah daripada hati kami. Wajzib qulubana anin nazar wasukun ilaiha. Nazar, pandang-pandang terpandang makhluk tu mesti buang, suruh tuan tarik. Wasukun, terdiam, terikat makhluk pun tuan sentap, pum, biar bersih terus. Sampai bila tu? Hatta yang kasyifalana anwarul muraqabah wal musyahadah. Sehingga terpancar nur muraqabah dan musyahadah. Dapat ni duduk tangga ni kan. Ya, terpancarnya nur muraqabah dan musyahadah, baru duduk tangga ni. Ya, sifat wujud semua ada. Jiwa dia sentiasa tenang setiap saat dengan Allah Ta'ala. Allah. Dan tawakul dan hilm. Hilmi itu maknanya lemah lembut. Ya, tidak lekas marah. Dia nak marah pun dia karam dengan afan. Orang maki dia pun dia boleh senyum. Ya, orang maki dia boleh senyum. Sultanul Awliya, di antara yang jawab dia Ibrahim Adham. Dia sultan kan. Bila dia singgah satu masjid, dia tertidur di masjid. Jadi dekat subuh tu Tok Siak datang, golekkan dia dengan kaki ni. Dia goleknya raja sultan, dia tak tahu tu sultan. Sampailah Syekh Ibrahim Adham jatuh dari satu mata tangga ke satu mata tangga sampai ke bawah. Apa keluar mulut dia? Alhamdulillah. Inilah nikmat yang paling hebat sepanjang umurku. Boleh tu kan? Betul-betul umur kita. Kau ingat aku bola sepak. Sebab apa? Angin kita banyak lagi. Ya, kita ni masih kembung angin lagi. Kau jentik perut berdentum lagi. Kembung, angin banyak tu. Angin, gibut macam-macam. Membesarkan diri, rasa hebat, rasa bangga, sombong, ego. Oh, itu semua tak boleh pakai. Itu melongkang kotornya batin hati. Macam mana nak menghadap hadrat Allah Ta'ala. Ya. Dan tiada lekas marah. Dan sifat dia kuat ibadat dan syukur. Syukur selalu kita kena main. Yang kita pandang syukur selalu. Sebab syukur dia akan mulazamah dia dengan apa? Dengan mahabbah. Lazim kita tengok, cek nikmat Tuhan daripada satu satu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok. Maknanya Tuhan suruh tengok pada diri kita. Ya, ada orang buta, kita dapat melihat. Ada orang bisu, kita boleh bercakap. Ada orang makan bersuap, lumpuh, kita boleh handle. Semua tu nikmat-nikmat Ta'ala. Kalau nak kira tak ada boleh. Kena renung betul-betul nanti. Nak tukar dengan RM1 tak tertukar kita bukan harga dia. Baru kita nampak betapa fakirnya kita ke hadrat Ta'ala. Setiap saat
Kita tarik nafas, dia punya. Kita hembus nafas pun, dia punya. Kalau dia cap, pegang, habis. Oksigen tak naik kepala, kita dah berbusing. Tegi-tegi tak naik, tegi-tegi tak naik. Macam tengok-tengok dah sengal badan, mulut dah kekot, dah stroke. Macam ya. So, semua bila-bila masa boleh sampai kat kita. Dia Tuhan tajalikan dua nikmat ni. Satu dia panggil nikmat dalam bentuk i'ta', pemberian dia bagi. Satu dalam bentuk al-man'i. Dia tajalikan nama dia al-mani'. Ya, al-mani', mana yang menyekat. Segala masaib, musibah macam-macam. Lawan sihat sakit kan. Kesihatan macam-macam dekat kita. Sihat mata, sihat hidung, sihat mata, sihat semua sihat ni kan. Semua anggota kita sihat, perjalanan sihat. Lawan dia sakit. Mana kau tahu nak pergi bila masa. Benda tak berlaku sebab dia sekat. Dia blok, dia tajalikan nama dia Al-Man. Itu dia suruh kita apa? Murakabahkan benda. Itu baru dia dekat. Baru dia kata hub. Baru dia akan kasih dengan Tuhan. Ya. Tapi dia kasih dengan Tuhan, dia kena pandang dia lah. Bila pandang dia tak terpandang yang lain. Nikmat dia. Ni nampak nikmat orang beri, Tuhan dia tak nampak. Besar makhluk dia nampak, besar Tuhan tak nampak. Kena buang besar makhluk, pandang besar Tuhan dia. Buang takut makhluk, takut ke Tuhan dia. Buang cinta makhluk, cinta ke Tuhan dia. Itu dia panggil fana, kita banyakkan. Sebab la yablughul maqamil mahabbah illa ba'dal fana. Takkan sampai makam mahabbah melainkan ba'dal fana. Itu dalam Ibnu Ruslan Ad-Dimishqah dia kata la yasilu ila maqamil mahabbah illa ba'dal fana. Sedangkan jalan sufi tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami adalah membina mahabbah yang kuat, kasih, rindu, asyik dengan Allah Ta'ala. Bahawa dia boleh sampai. Ya, semua benda tu akan memotong akan hijab. Ya, kerinduan dengan Tuhan dia akan memotong hijab-hijab dalam. Dia pusing-pusing balik kata Ibnu Ajibah kasratuz zikri ma'al fahmi. Zikir serta menghayati. Setiap kali zikir tu kita faham. Dia sebut Allah. Siapa dia Allah? Zat yang wajib wujud. Bila zat dia ada apa? Ada sifat. Bila sifat dia ada apa? Ada asma. Dia masuk semua kali. Allah digegar dalam, ya, dengan memandang segala asma dia, ausaf, sifat-sifat, ya, af'al dia semua sekali masuk. 4 perkara. Sebab dia pangkah betul dalam tu, pum, insya-Allah. Berzikir dengan hudur, ya, zikir dengan rasa hudur, hati betul dengan Tuhan. Dan di antara syarat zikir yang terbesar yang perlu dirasakan apa? Haibah. Ya, kita sebut tu terasa bergegau tuan-tuan, haibah, kebesaran dia. Baru dia akan betul gegau dalam. Ya, baru dah sampai zikir yang disebut di Quran, iza zukirallah wajilat qulubuhum. Dia akan sebut nama Tuhan berkocak dalam. Ya. Itu sebiji dah masuk tuan. Kalau laju kita tembak lagi, pum. Ya. Dia tak ada bahan lain penggilap dia, zikrullah je lah. Sebab Quran sebut ala bizikrillah. Ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati kamu akan tenang. Wala zikrullahi akbar. Zikrullah tu akbar, paling besar. Sebab dia orang polon betul, dia orang faham. Dan reda, dia akan duduk makam reda. Sebab benda reda, sebab sedang karam dalam af'al Tuhan. Apa dibuat semua af'al Tuhan. Dan dengan qada Allah Ta'ala, ya, tidak akan sampai pengenalan sebenar hamba kepada Tuhan, tak dipanggil arif betul-betul, sehingga dia merasakan bala itu nikmat. Adal man'u ainul ata. Dia akan rasakan bala itu nikmat. Ya, sebab dia memandang itu datang daripada kekasihnya sebagai hadiatan minallah. Sebab para awliya bila dia kena bala, dia kena sakit, dia kata alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memakaikan aku pakaian kekasih-kekasih engkau ya Allah. Ya, Tuhan pakai itu. Kita pula kena bala takut. Sebab apa? Sebab kita berkawan rapat dengan nafsu. Nafsu kita nak sakit kan, kita nak susah, dia nak senang, rehat, selesa, perut bulat. Itu nafsu panggil. Adapun unsur nafsani dia kena buang, dia kena sepak, dia kena terkajang, kena koyakkan. Ya, barulah dia boleh masuk menyeberang ke dalam lautan makrifat dengan Allah Ta'ala. Kalau Habib Ali apa? Itu Fahad tu kata, kalau sakit tu jangan cepat berjumpa doktor. Ya, berlazat-lazat dahulu. Mana apa? Dia berlazat dengan apa? Bala. Itu pakaian awliya. Kita kena bala menyingai. Itu kan awliya, tu cengkiak.
Ya, pakaian aulia. Dia dapat bala tu dia rasa satu hadiah dari Allah Taala. Ya. Supaya dia faham. Dia dua gear dia pandai main. Dalam nikmat dia kata main, dalam bala dia main. Turun bukit dia pandai main gear, naik bukit boleh main gear. Ya, mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'ak ashhadaka kahrah. Bahawa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Mata a'tak, bila Tuhan beri kita pemberian. Nak kaji pemberian Tuhan tak, dia kaji kamu banyak. Apa sebenar itu? Ya, ashhadaka birrah. Tuhan sedang menayangkan kamu sifat ihsan dia. Manakala kita makan, kita minum, kita pakai nikmat Tuhan, tak terasa ihsan dia, kita sudah kurang ajar oleh Tuhan. Dihadap dengan Tuhan. Wa mata mana'ak, dan bila dia sekat, ya, tengah-tengah sihat datang sakit. Apa sebenar itu? Ashhadaka kahrah. Dia kata sakit. Kau doktor pakar pun sakit. Kau doktor pakar pun mati. Ya, kena. Sebenarnya dia suruh kita pandang. Dalam i'ta' pemberian kita kena pandang sifat ihsan. Dalam diuji kita dengan bala kita kena pandang sifat apa? Qahar dia. Kena nampak. Kalau tak nampak bermakna mata hati dia dalam keadaan kebutaan. Orang buta nak jalan macam ni kan? Buta rohani. Luar ni nampak terang kan? Dan berperangai dengan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perangai paling afdal, paling tinggi. Wa innaka ala khuluqin azim. Wa innaka sungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ala khuluqin azim, berada dalam akhlak yang paling tinggi, paling hebat. Ya. Akhlak Rasulullah ni Quran yang berjalan ke Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tengok Quran berjalan, tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Quran punya akhlak, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak kita kalau degil-degil baca ayat ni. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia bukan air tu bagi dia minum. Ni ambil berkat, mudah-mudahan hati terbuka. Kan? Dan mengikut dia akan segala perkataan Rasulullah SAW. Sebab tu kita bagus baca Syama'il. Ya, ada Syama'il bagus. Dia menceritakan segala perjalanan akhlak, gaya hidup Nabi SAW. Ya. Kalau kita nak mimpi Rasulullah, kurang-kurang pun nak mimpi Rasulullah ni kena tanam hub, cinta yang kuat kepada Rasulullah SAW. Kemudian banyak selawat bila adat tanpa kiraan. Bahawa kalau kira 1000 pun kan dah 1000 dia berhenti. Dia baca selawat. Ya, sentiasa. Kemudian rangkaikan semua perbuatan kita dengan perbuatan Rasulullah SAW. Itu ulama sebut 3 perkara. Kita duduk, kena tahu. Sebab kena baca Syama'il. Cara duduk Nabi macam mana, cara nampak Nabi macam mana, cara makan Nabi macam mana, cara minum Nabi macam mana. Semua kita tahu. Jadi kita makan, kita niat aku ikut Rasulullah SAW. Minum, ni aku ikut akan Rasulullah SAW. Ya? Semua jaga gerak geri kita. InsyaAllah cepat dia terbuka dengan Rasulullah SAW. Ya? Bukan selawat azimiyah tu kunci dia kan. Selawat azimiyah tu kunci dia. Wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs. Wajma' baini, ya Allah, himpunkan aku dengan Rasulullah SAW. Ya, wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs. Macam mana kau himpunkan akan roh dengan nafsu. Ya, jangan tu himpun roh dengan jasad kita. Begitu kita minta himpun. Dan adalah makam ini iaitu makam tamkin nama dia. Dia berduduk mutmainnah, mana dia sudah tamkin. Apa makna tamkin? Tetap. Dia tak beranjak kita. Tuhan uji dia dengan susah, melepek pun dia tak akan beranjak. Dia tetap mengizharkan ubudiyah kehambaan dia. Tuhan uji dengan mewah, semewah-mewah pun tetap dia tak beranjak, dia tak hanyut. Ini nafsu bau-bau dia kata tamkin. Tetap. Ya. Dua Tuhan akan uji. Ada kala Tuhan uji seorang tu dengan kemewahan. Ada kala Tuhan uji dengan kesusahan. Jadi orang tamkin tak ada masalah. Ya, orang dalam tamkin dia diam, dia memandang af'al Tuhan. Cuma dia gunakan ikut syariat. Ya, Tuhan bagi dia rezeki lebih, dia guna jalan Tuhan. Ya, Tuhan tarik rezeki dia, dia pasang gear lain pula, gear sabar, reda, tak ada apa-apa, dia tenang. Ya, dia tenang. Sebab dia duduk syukur dia ala kulli halin. Ya, sebab kita baca alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin. Apa nak ala kulli halin? Semua. Senang pun alhamdulillah, susah pun alhamdulillah, tak ada apa, tenang. Hati jiwa para arif billah. Yang ini tetap dan makam ainul yakin. Dan makam iman yang kamil. Masuk mutmainnah dia dah masuk lain.
Yang makrifat dia sudah masuk makrifat ainul yakin, ainul basirah. Bukan diguna akli lagi kan. Kalau ilmi akal. Sebab susunan dia pertama makrifat ilmu yakin. Mana al yakin yang mabniyan dibina ya alal ilmi, ilmu zahir. Atau peringkat dia peringkat awal. Dia naik kedua, dia tak ada pakai ilmu, dia pakai riadah. Dia akan sampai pada ainul yakin. Pandangan yakin yang dah kuat tamkin. Dan naik atas lagi hakul yakin, kamalul yakin atau kemuncak dia. Dan seyogianya bagi seorang yang telah sampai kepada makam martabat ini, dia telah membanyak dia tu hak. Ini cara tuan pengarang tadi ya. Saya baca ada cara. Syaban cara dia, Qadiri cara dia, ya, tapi dalam pengarang kita kata Khulutiyah ni cara dia. Hakun, ada kala dia guna huruf nida. Hakun, ya hak, hakun, ya hak. Al-haq tu Allah Ta'ala. Sama ada dengan huruf nida, ya dia guna. Ya hak, hakun, ya hak. Atau tiada, hak. Nah, dizikir hak. Kalau Sayyid Nazim kata hai. Kalau hai, tuan makam lain pula tuan ni. Orang dengar hai. Benda dia kata itu hai. Dia tak tahu serau orang tahu. Jangan tanya sebarang. Almarhum Profesor Dr. Haruddin kata tak tahu tanya orang tahu. Ada orang komen zikir hu. Apa hu tak tahu tanya orang tahu. Ya, jangan kita rasa kita semua kita tahu. Ada orang ni dia rasa semua dia tahu. Orang perlis. Kalau tuan kenal orang perlis, semua dia tahu. Wah, semua dia tahu. Oh, dia komen. Mana dia komen apa? Surah dia semua tahu. Bacalah surah Yusuf. Wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Atas orang alim ada lagi orang alim. Atas orang alim ada lagi orang alim. Dan paling alim siapa? Rasulullah SAW. Pemegang segala-galanya. Kan? Kau ambil ilmu cara zahir. Orang ni ambil ilmu dengan Rasulullah terus. Kau nak banding macam mana? Ya, muka syafah dia. Akan cerita lebih pula, dia pening pula. Dan nafsu radiyah. Habis tadi. Dan kelimanya nafsu radiyah nama dia. Ya. Iaitu perjalanan dia fillah. Dan alamnya iaitu alamil lahud. Alamil lahud ini alamiz zat. Yang ini ibarat daripada martabat ahadiyah. Ya, iaitu semata-mata syuhud akan dapat Allah Ta'ala tadi dengan tiada iktibar sifat, tiada asma' dan tiada iktibar af'al. Ada kata dia fana af'al, asma'. Ini dah terus makam kepada ahadiyah, ahadiyah tu zat. Dipanggil istilah dia alamil lahud. Dan tempatnya dalam sirul sir, batin bagi hati. Dan halnya fana daripada diri dan fana daripada segala sifatnya yang basyariah. Ru'yatullahi bila khalqin atau duduk tarab. Batin hati dia memandang syuhud ya, dengan basirah dalam batin hati dia tak ada makhluk lagi dah. Luar nampak makhluk, dalam ya, dalam dia tak rasa dah. Bila tak rasa macam mana? Rasa kan nak cerita rasa. Rasa kena rasa boleh tahu. Ya. Ustaz Samad ceritakan dia masuk satu ceramah dalam kampung pedalaman. Di sana tu ada satu jenis kopi. Memang mahal lagu tuan. Dia pun Ustaz Samad datang dihidang kopi. Wah, dia pun minum je. Nikmat tu. Ustaz minum. Dia punya pahit dia. Nak terkeluar balik dia kata kan. Sebab apa? Kita tak kerti merasa dia kata. Orang yang kerti merasa dia tarik sap. Nikmat hilang. Dia kena kopi dia tarik bersit punya kita minum pahit tuan macam nak keluar balik. Dia lega selega-lega sedap apa? Dia dah pandai rasa. Dia kerti merasa nikmat itu. Nikmat kopi itu. Kita minum tu cekik lagi. Sebab kita belum pandai rasa. Ya, kita nak cerita orang dah pandai rasa dengan orang pandai rasa. Orang pandai rasa sebab zikir 100,000. Memang mengkil nak habis tuan.
Macam nak mati rupanya. Orang pandai rasa macam dia tarik 100,000 saja. Lagi sedap. Lagi tarik sikit lagi sedap. Nak berhenti pula payah. Sebab apa? Dia dah pandai rasa. Dia boleh rasa man zak wa man lam yazuk lam yadri. Cara rasa, dia rasalah. Cara tak rasa, tak adalah. Maka nak dapat rasa macam mana? Cara nak dapat macam mana? Nak dapat rasa, kena buang rasa makhluk. Buang rasa khalqiyah, rasa makhluk, Tuhan akan sediakan rasa dengan dia. Itu perlu riadah. Sedap makhluk apa? Buang. Habis bersih, Tuhan cempakkan. Ya, bila cempakkan rasa dengan dia je, azakahullah. Contoh innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min syihamil iblis. Faman tarakaha azaka yuziku. Man azakallahu ta'ama ibadatin tasurru. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Innan nazara ila mahasinil mar'ah. Sungguhnya kita melihat akan kecantikan perempuan yang diharamkan kita lihat. Lihat aurat dia, lihat apa kan? Sedap kan? Sedap. Nafsu pun tak sedapnya. Tapi siapa blok benda ni? Kita kena lihat tak? Blok. Faham? Tahan. Kena takut kalau tak ada. Lihat, nampak alif pandangan tu. Ya, dengan kena Allah betul. Dia buat benda tu, Tuhan akan rasakan. Azaka. Itu mana azaka? Zauq. Tuhan beri rasa akan dia. Ta'ma ibadatin tasurru. Kemanisan ibadat dia akan rasa. Itu kemanisan ibadat. Belum kemanisan Tuhan lagi kan. Jadi bila buang rasa dengan makhluk, baru dapat rasa dengan Ta'ala. Ya, dia tak boleh berhimpun dua tu. Sedap dengan makhluk tu, tak boleh. Dia berlawan. Kaifa yatasawwaru ayya. Ayyasku qalb suwarul muntabi'atun fi marad. Macam mana hati kamu? Kaifa yasku qalb. Macam mana hati kamu nak memancar cahaya nur dengan makrifat Tuhan? Suwarul aqwan, rupa makhluk muntabi'ah, terlekat lagi dalam cermin hati kamu. Kena buang rupa makhluk. Itu kena banyak riadah wal mujahadah. Ya, insya-Allah menjadda wa jadda, siapa sungguh selang kata insya-Allah dia dapat. Ya. Habis tu. Dan fana daripada segala sifatnya yang basyariah, sifat makhluk ni tak nampak dah. Maka semata-mata ia syuhud, dia memandang dengan dalaman dia tadi akan zatullah Ta'ala yang tiada baginya serupa. Dia memandang dengan mana pun syuhud mata hati pandang, ingat akan zat Ta'ala yang tidak serupa sesuatu pun yang baru. Dalam makam ini dipanggil la mawjuda illallah. Tiada mawjud, ay ala istiqlal. Mawjud sini panggil ala istiqlal. Di atas jalan terasing, illallah malaikat Ta'ala. Mawjud ni ada ni. Mawjud ni bukan istiqlal. Yang wujud kita semua ni mawjud muqayyad. Mawjud Allah Ta'ala dipanggil mawjud yang mutlak. Lawan mutlak muqayyad. Mutlak ni tak terikat. Wujudan yang tidak terikat dengan sesiapa, tunggal dia je. Adapun wujud yang lain, semua makhluk terikat. Ya, wujud terikat. Apa terikat? Terikat dengan dia lah. Ada kita dengan dia, mati kita dengan dia, rezeki kita dengan dia, semua dengan dia. Orang terikat. Wujud ni tak pakai. Wujud ni orang tak pandang. Ya, bayang kan terikat dengan bayang. Ni bayang kita kan, jalan nampak bayang. Bayang tu terikat dengan ni yang mempunyai bayang. Ya, jadi kita nak bukan bayang. Nisbah kita dengan Tuhan, wujud kita ni seolah-olah bayangan dia panggil. Bayangan kewujudan Allah Ta'ala. Maka jangan pandang bayang, pandang Tuhan. Ya, maksud ini. Jangan pandang makhluk, pandang dia. Ya, dia wujud yang hakiki. Kita wujud majaz, sandar saja. Ya. Habis. Itu perjalanan nafsu dia tuan, dia zikir apa? La mawjud illallah. Habis. Itu nafsu apa? Radiyah. Dan nafsu radiyah ni tiada baginya wirid, kerana wirid itu tiada ada bagi melainkan serta iktibar sifat. Dan makam ini gugur segala aghyar sifat. Iktibar sifat dah gugur, asma af'al. Dia diam ni tuan, dia syuhud dengan Tuhan. Dia tak minta kita tasbih lagi tuan. Dia duduk dia menghadap ya. Kesalahan pada martabat yang dahulu daripada martabat ini. Maka baki dengan dirinya. Martabat dulu dia ada kekal dengan diri lagi. Yang ni tak ada habis lah. Dan kesalahan pula martabat yang kemudian daripada ini, maka itulah baki dengan Allah Ta'ala. Ya, dia baka dengan Allah Ta'ala. Mana segala yang dipandang semua terikat dengan Tuhan. Tak ada satu benda yang dipandang terlepas, tak ada. Semua dipandang terikat, keterikatan makhluk dengan Tuhan tu sentiasa hadir dalam hati dia. Dahsyat tuan-tuan. Nak sebut pun tak berani tuan. Dia punya rasa, ya Allah. Ya, padam yang lain tuan. Situ kita punya nampak tajali dia punya dahsyat
Nur makrifat Tuhan bukakan, masya-Allah. Ya. Nikmat yang tidak terkira kan ni. Tapi kalau Syekh Junaid dia pegang tasbih kan ni. Walau dia makan tinggi dia pegang. Dan tanya Syekh, kenapa Tuan Syekh pegang tasbih lagi sampai makan tinggi? Dia kata yang ni menyebabkan aku sampai macam aku nak buang ni. Ya, yang ni sebab aku sampai gitu. Apa nak buang lah pakai nak dalam jalan lah. Macam tu masing-masing cara kan. Masing-masing cara. Ada yang dah sampai tu dia diam kan, dia tak pegang senyap. Pun ada juga. Dia tunduk, dia tengok dia tidur, rupa dia berjalan. Jauh dah pergi kan. Ni murakabah. Ya. Ada yang pakai. Dan Sayyidina naik berat dia pegang ni isyarat syariat. Aku pegang tasbih isyarat syariat, di mana hakikat dengan syariat tak boleh berpisah. Itu macam-macam cara. Ibarat para arif billah macam-macam ya. Ada ni cara ni, ada macam ni, macam no comment. Buat cara masing-masing ada cara sebab mereka sudah sampai. Habis dah. Dan ala sifat orang yang martabat nafsu radiyah itulah zuhdin, sifat dia zuhud bima siwallah. Ini zuhud paling tinggi. Bukan di zuhud pakaian gini-gini tak, itu peringkat ibtidak mula-mula. Di zuhud pada pakaian, di zuhud pada kendaraan, di zuhud pada makanan, itu peringkat latihan. Peringkat yang tinggi ni dia zuhud bima siwallah. Tidak ada dalam batin ni melainkan Tuhan. Itu makna zuhud yang sebenar. Ya. Zuhud sebenar maknanya dia zuhud meninggalkan bima pada barang siwallah lain daripada Ta'ala. Mana makhluk yang ni benci ia akan segala barang yang lain daripada Ta'ala. Itu dah munajat yang susun oleh Si Wahab Ar-Rukan yang min kibaril awliya, masya-Allah. Munajat tu tuan-tuan hayati satu peringkat makam disusun dengan jalan tawasul pada awliya arif billah. Oh, dahsyat. Sebab bahawa musyrik dia suka baca tu. Selidik tuan-tuan satu-satu. Cukup hebat. Dan ikhlas bagi Allah Ta'ala dan warak ni semua sifat dia dan boleh pakai ni. Bila orang sah pakai? Orang sah pakai sifat ikhlas, sifat warak tuan-tuan, sifat apa ni? Zuhud sebenar dia duduk makam radiyah. Bermakna belum dia duduk makam radiyah ni, zuhud dia belum tamam, ikhlas dia belum tamam, semua belum tamam. Warak dia pun belum tamam. Dia duduk sini baru dia tamam. Ya. Sebab apa? Sebab dia dah sesuai, dah kena tempat dia tu. Sebab tidak ada dalam batin hati dia melainkan dia saja. Ya. Kemudian dia kata nafsu mana tadi? Dan adalah sifat orang dalam martabat ini radiyallahu zuhdun fi ma siwallah. Wallahu a'lam. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna khairal kullahu bi yadika. Wa jazil qulubana ya Allah. Ya Allah.